Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari tu sampai mana? So kita bincang hari tu. Okay, kamu boleh semak, kamu buat betul ke tak? Saya cuba nak semak tapi saya pening kepala sebab kamu WhatsApp kan ada yang jelas, ada yang tak jelas. Okay, so kamu boleh semak dari sini. Saya rasa kita dah semak sampai Kuprum 2 sulfat kan? Ya, Idina, sampai Kuprum 2 sulfat kan? Ingat tak? Rasanya sampai situ cikgu. Okay. So kita pergi yang seterusnya. Okay, saya ulang balik. Ada yang masih tak faham kot. Ulang balik macam mana nak menentukan nak guna kaedah mana dalam penyediaannya. Okay, seterusnya yang kedua ialah plumbum 2 sulfat. Okay, plumbum 2 sulfat. Kaedah pertama kita buat apa? Mula-mula kita tentukan plumbum 2 sulfat ni gula terlarut atau tidak. Okey, satunya kamu boleh hafal ataupun boleh rujuk dengan ni. Kali so elok-eloknya hafal. Okey, sekejap Alah, loading pula. Okey, plumbum 2 sulfat terlarut atau tidak? Ingat tak? Okey, kita ulang balik kita ni. Ingat saya ulang balik. Semua garam nak natrium, aluminium, natrium, amonium, kalium, tak kiralah natrium, aluminium, kalium, sulfat ke, klorida ke, nitrat ke, karbonat, semuanya larut dalam air. Nak ni Dan kamu kena ingat semua garam sulfat larut dalam air kecuali PCB, pantai cahaya bulan, tak larut. Plumbum, kalsium, barium, PCB ni tak larut. Ni saya ulang ni dah berapa kali. Semua garam klorin larut dalam air kecuali PA, PAG, plumbum dan argenta tak larut. Semua garam nitrat larut dalam air. Semua garam magnesium karbon, semua garam karbonat tidak larut dalam air kecuali NaC ni saja. Ingat Okey, so yang pertama tadi kita nak buat apa? Kita nak tentukan plumbum 2 sulfat. Okey, plumbum 2 sulfat adakah larut dalam air? Tengok kat sini, plumbum 2 sulfat larut dalam air tak? Tidak. Plumbum 2 sulfat tidak larut dalam air. Faham? Plumbum 2 sulfat tidak larut dalam air. So, bila tidak larut, kita guna kaedah apa? Kita guna kaedah penyediaan saya buka balik. Yang ini. Okey. Kaedah garam tak terlarut, kita tindak balik. Kita guna kaedah penguraian ganda 2. Okey, dalam kaedah penguraian ganda 2, kita pilih 2 larutan yang mengandungi cation dan anion yang tak terlarut. Okey. Contoh. Okey, sini apa tadi? Plumbum, kita nak kira apa? Plumbum 2 sulfat. Plumbum 2 sulfat. Kita nak hasilkan plumbum 2 sulfat. Kita tahu dia garam tak terlarut. Macam mana nak sediakan dia? Kita pilih cation yang ada plumbum. Kita pilih cation yang ada plumbum 2 dan juga yang ada sulfat. Okey. So yang pertama kita pilih yang ada cation, tetapi dengan syarat
kedua-dua cation dan anion mesti daripada garam. Lepas tu nama ganda 2. Garam terlarutkan. Daripada garam terlarutkan. So sekarang saya nak pilih apa? Plumbum sulfat ni. Kita pilih apa? Kita pilih cation ni ada plumbum. Plumbum apa kita nak pilih? Plumbum apa kamu rasa sesuai? Kita Plumbum nitrat. Ya, plumbum nitrat. Sebab kita tahu semua garam nitrat larut dalam air. Ya, so kita pilih plumbum nitrat. Pb2 nitrat NO3 tu plumbum nitrat ni 2. Okey, kemudian sumber sulfat. Sulfat kita mesti pilih juga daripada garam yang terlarut. Okey, selalunya kita pilih daripada apa? Daripada natrium, amonium ataupun kalium. Tapi amonium kita jarang sebab amonium ni dia agak kurang aktif. Selalunya kita pilih natrium dengan kalium. So kat sini saya nak pilih kalium. Kalium apa? Kalium yang ada sulfat. So kita pilih kalium. Kalium positif. Sulfat SO4 2 negatif. So 2 1. Jadi K2 SO4. Nampak? Kedua-dua ni daripada garam yang telah terlarut. Daripada garam yang terlarut. Okey, maka hasilnya kalium yang reaktif ni akan menyesarkan nitrat ni. Jadi hasilnya ialah menyebabkan terhasilnya plumbum 2 sulfat dan kalium nitrat. Nampak? So kita seimbangkan plumbum nitrat 1, oksigen nitrat 2, sini 1. So kita kena tambah ini, nitrat 2 kan? 2. So ini 2. Okey, sulfat 1, oksigen kat sini 4 tambah 6, 10. Sini ada 6, 7, 8, saya cukup 10. So seimbanglah. Okey, satu lagi kita juga boleh tindak balaskan plumbum nitrat. Okey, dengan satu lagi kumpulan NaC tu. Saya kata jangan pilih amonium Biasa kita pilih natrium dengan kalium. Natrium. So hasilnya sama juga plumbum sulfat dan natrium nitrat. So ini 2. Okey, saya maaf kamu buat betul ke tak? Betul Okey, tandakan dengan pen merah bahawa kamu telah buat betul. Okey? Alright, dah habis ni. Ada apa soalan setakat ni? Faham? Okey. Seterusnya, saya tak nak ke sana, kamu bolehlah ni. Sebab saya nak tunjukkan yang mana ni. Okay, itu untuk plumbum. Seterusnya, aluminium nitrat. Formula aluminium nitrat. Al. Aluminium I bawa berapa? 3. Nitrat bawa NO3 2. So ini 2, ini 3. Jadi formula dia apa? Al2 NO betul ke saya buat ni? Sorry. Na2, nitrat bawa berapa? Nitrat bawa 1 je. Aduh, ini 1. Cuti lama ni jadi macam ni. Habis lupa. Kamu hafal tak? Ya? Okay, jangan duduk rumah aja. Al N ni 1, ini 3. NO3 3. Okey, ini formula aluminium nitrat. Okey. Boleh faham Alright, langkah pertama kita buat apa? Kita tentukan aluminium nitrat ini larut
atau tidak? Tak silap padam. Okey, aluminium nitrat. Apa formula dia tadi? AlNO32. Sebab aluminium bawa 3, ini negatif. So kita silangkan dapat. Okey, soalan saya. Aluminium nitrat ni garam terlarutkan ke atau tidak terlarutkan? Ingat, semua garam nitrat adalah garam terlarutkan. So automatik kita tahu aluminium ni adalah garam terlarut. Faham? Okey, dah tentukan garam terlarut. Tengok dekat sini mana yang sesuai. Okey, ada 2 kaedah. Kaedah pertama yang melibatkan garam nitrat, kalium, gunakan kaedah 1 iaitu kaedah penitratan. So kaedah 1 sesuai tak? 1 tak sesuai. Kenapa? 1 hanya untuk garam natrium, amonium dan kalium. So kita guna kaedah berapa? Kaedah 2. Faham? Kaedah 2 ini kita ada 3 kaedah. Kaedah 2 ni buat apa? Sama ada kita campurkan asid dengan logam ataupun asid dengan oksida logam ataupun asid dengan karbonat logam untuk hasilkan garam dan air. Okey, so kita guna kaedah 2. Kaedah 2 ni kita tindak balaskan. Yang pertama, kita tindak balaskan, kita mesti pilih, aluminium nitrat ni kita asid yang kita pilih asid apa? Mestilah asid ni asid nitrat sebab di belakang ni nitrat. Faham? So, logam yang kita gunakan logam bagi aluminium. So, kita tindak balaskan aluminium dengan asid nitrik. Hasilkan aluminium nitrat dan gas hidrogen. Saya maaf kalau kamu buat tu, saya maaf apa yang kamu salah. So tengok kat sini. Okay, aluminium settle H dengan H. Sini 2, tapi sini 1. Okay. So kita tambah sini 2. Okey, sekarang nitrat ada 2 tapi sini ada 3. Dah tak sama. Okey. So ada 3. So ini ada 3 tapi sini ada 1 je. Tapi ada 2 je. So kita nak sama. Bila kita nak sama, ini kita darab 3. Ini kita darab ialah 3 lah. Yang ini kita nak sebab ini 3. Okey. So supaya dia seimbang, yang ini kita letak okey. Sekejap. Alamak apa benda pula. Sorry, tertekan. Okey. Okey, sama balik. Okey. Alright, aluminium settle. Okey. Hidrogen kat sini 1. Ni asalnya, belum ada ni hidrogen 1. Sini hidrogen 2. So, tak boleh, tak seimbang. So, kita letak 2. So, ini jadi nitrat ada 2. Tapi sini 3. Okey, jadi kita nak seimbangkan. Kita buat apa? Kita kena tambah sini 2. Supaya ini jadi 6. Ini pun kita jadikan. So, ini akan kita darab 2. Ini jadi 6. Okey, 6. Supaya seimbang So hidrogen sekarang ada 6. So letak kat sini 3. Ini 3 H2. Okey, aluminium sekarang ada 2. So ini 2. So ada 6 kali 3 18. Jadi yang ini 3 kali 9. 9 kali 2 dah 18. Sama lah.
Faham Okey, itu untuk aluminium. Satu lagi, aluminium bertindak balas dengan Al aluminium benda lah ni saya punya laptop ni. Kejap. Sekejap Alah, kenapa ni? Sekejap saya nak betulkan laptop saya ni. Dia dah kecelaruan. Apa benda ni? Kenapa duduk kat sini? Sekejap, saya betulkan macam mana ni? Kejap saya betulkan sekejap. Tak apa, kamu ni dulu sekejap. Saya keluar dulu. Restart balik. Okey, sorry. Okey, boleh Masih ikut Sorry. Ada masalah teknikal tadi. Okey, so nanti dalam record ni saya padamlah. Okey. Sambung balik. Minta maaf banyak-banyak. Alright, sampai mana? Sambung balik. Okey, sampai aluminium tadi kan? Cikgu. Ya? Cikgu punya skrin mana cikgu? Oh, tak ada Ha. Okey, jap. Oh, saya kena ni balik. Window. Share balik. Share. Suara saya dengar? Nampak tak? Dengar cikgu, dengar. Sorry masalah. Okey, so kita sambung balik.
Yang pertama kita larutkan asid dengan logam. Yang kedua kita larutkan oksida logam, iaitu mesti pilih aluminium oksida. Oksida logam AlO3 di dalam asid yang sama, iaitu asid nitrik. Hasilnya ialah aluminium nitrat dan juga air. Tapi ini bukannya hidrogen, air. Sebab apa air? Sebab kita mengandungi ada oksigen. Okay, cara dia punya ni pun sama juga. Yang ini 6. Yang ini 2. Nanti kamu boleh tengoklah kenapa dapat 6, 2. Saya sama je seperti terangkan tu. So ini ini tak perlu. Ini dah ada 2. So, tak perlulah. Okey. Yang ketiga, aluminium karbonat. Al2. Formula aluminium karbonat ingatlah CO3. 3, so kurungkan 3. Dengan asid nitrik, hasilnya juga sama, iaitu aluminium nitrat. Tapi beza dia kalau kita guna karbon dioksida, hasilnya karbon dioksida. Kalau kita guna karbon dioksida pula. Kalau kita guna karbonat, hasilnya mesti karbon dioksida dan juga air. Ini boleh padam kot, dah habis lah. Okay. So, kalau kita seimbangkan dekat sini, ini 6. Nanti kalau boleh tengoklah macam mana seimbangkan. Ini 2, ini 2, ini 3. Saya tak nak pergi lanjut ni. Saya rasa kamu dah faham seimbangkan kan? Okey, 3. Okey, faham? Boleh? Okey, semak. Kalau ada pembetulan, betulkan. Okey, itu untuk aluminium. Yang tak buat lagi, tak apalah, boleh fahamkan dari sinilah. Saya nak buat macam mana kan? Benda ni sebenarnya terletak dalam diri kamu. Ya, saya nak paksa-paksa pun nak buat macam mana itu kamu, maknanya benda ni terletak dalam diri kamu. Kalau kamu rasa kamu nak buat, kamu nak berjaya, kamu dengan ni kamu akan cuba ubah diri kamu. Cikgu hanya bantu setakat yang mampu saja. Okey, so kita dah habis aluminium. Kita nak pergi yang seterusnya. Plumbum 2 klorida. Tadi plumbum 2 sulfat, ini plumbum 2 klorida. Plumbum 2 klorida. Okey. Plumbum 2 klorida ni larut ke tak? Okey, langkah pertama tentukan. Plumbum 2 klorida ni garam terlarutkan ke tak terlarut? Tak terlarut. Ya, garam tak terlarut. Ya, ingat semua garam klorida larut dalam air kecuali PA kan? PAG kan? Okey. So, plumbum 2 klorida. Okay. Kita pilih cat ion yang ada plumbum 2 dan juga yang ada klorin. Okey. So, garam apa yang ada plumbum? Kita pilih kedua-dua ni, pastikan garam yang terlarut. So, dekat sini kita guna kaedah yang inilah kaedah kumpulan garam 2. So, garam apa yang tak terlarut yang melibatkan plumbum? Okey, nanti kamu tengoklah garam apa. So, saya nak pilih, kita pilih semua garam. Selalunya kita ambil plumbum nitrat sebab kita tahu semua garam plumbum nitrat larut dalam air. Okey, kita pilih plumbum nitrat. Daripada garam klorin, kita pilih apa? Kita boleh pilih daripada kumpulan NaC. Selalunya A kita jangan pilih, kita pilih natrium. Okey, so kita pilih natrium klorida. Maka hasilnya ialah plumbum klorida dan kalium nitrat.
NO3. Ya. So seimbangkan. Okey, seimbangkan plumbum. Okey. Klorin ada 2, so sini 2. Okey. Okay, natrium ada 2, kalium, ya Allah, sorry. Dari sini kalium, kejap natrium. Minta maaf Keliru. Okey. So hasilnya apa tadi? Plumbum, klorida dan natrium nitrat. Okey. So sini, alah tak muat. Saya tulis balik supaya kamu nampak. Tulis dengan pen ni susah. Okay. So saya pilih apa tadi? Plumbum nitrat. Nampak tak? Perasan tak? Kebanyakan yang dipilih garam terlarut adalah daripada kumpulan nitrat. Sebab kita tahu semua garam nitrat larut dalam air. Kita boleh buat 2. Kita boleh buat kalium klorida, kita boleh pilih kalium, kita boleh natrium. Okey, so hasilnya adalah plumbum, klorida dan kalium nitrat. Okey, plumbum nitrat ada 2N ada 2. Tapi sini ada 3. Ini. So kalium, klorin ada 2, so letak sini 2. Ya, klorin ada 2, so kita letak ini 2. Okey. So ini ada 2. So ada 6. Jadi oksigen dah cukup 6. Okey, satu lagi kita boleh tindak balaskan plumbum nitrat dengan natrium klorida. So hasilnya juga plumbum klorida dengan natrium nitrat. So sama juga, ini 2. Yang ini 2. Okey. Okey, itu untuk hasilkan plumbum 2 klorida. Boleh faham? Okey, seterusnya magnesium nitrat. Okay, siapa yang nak salin dulu. Ada pentulan ke apa? Salin. Okey, magnesium nitrat. Okey. Saya ambil tempat lain lah, mana nak padam. Okey, magnesium nitrat. Kita ambil tempat kosong ini. Okey, magnesium nitrat. Magnesium, macam mana? Magnesium tidak formula dah macam mana? Magnesium nitrat. Nitrat NO3 minus, so ini 1, ini 2. Jadi formula dia Mg NO32. Okey, ini formula magnesium nitrat. Okey, first kali. Magnesium nitrat garam apa? Larut ke tak? Garam terlarut. Faham? Sebab ingat tak, semua garam nitrat larut dalam air. Okey, kalau garam nitrat, kita nak guna kaedah mana? Kaedah ni ke kaedah ni? Kaedah 1 ke kaedah 2? Kaedah 1 tak boleh. Kaedah 1 untuk garam nak saja. So kita guna kaedah 2. Ya, kaedah 2 kita tindak balaskan asid dengan logam.
Kemudian asid dengan satu cara, dua cara lain, asid dengan oksida logam. Cara lain asid dengan karbonat logam. Okay. Faham ya? Alright. So kita tindak balaskan. Okay, magnesium tadi kaedah satu. Kita tindak balaskan. Okay, apa asid yang kita pilih? Magnesium nitrat, of course lah kita pilih asid nitrit. Okay. So kita tindak balaskan magnesium dengan asid nitrit. Hasilkan magnesium nitrat dengan gas hidrogen. Okey, so ini dua. So ini dua. Satu lagi, magnesium oksida tindak balaskan dengan asid nitrit. Hasilkan magnesium nitrat dengan air. Okey. So ini dua. Semak yang kamu punya yang dah buat tu. Kemudian magnesium karbonat tindak balaskan dengan asid nitrik. Hasilnya ialah magnesium nitrat dengan karbon dioksida dan air. Okey, ini ada dua. Hidrogen ada dua, so ini dua. Okey, boleh? Semak kamu dapat betul ke tak? Okay. Ini cara penyediaan magnesium nitrat. Okey. Boleh? Faham kalau betul, kita tandakan tik yang kamu dah betul. Kalau tak betul, betulkan. Dengan pen merah pun tak apa. Okey. Itu untuk magnesium nitrat. Kita pergi garam yang seterusnya. Kalium klorida. Kalium klorida. Okey, kalium klorida. Okey, garam dia kalium klorida. So, garam dia satu-satu. Jadi, garam dia KCl. Okey, kalium klorida ni garam terlarut. Tak ada masalah lah. Nak guna kaedah mana? Kaedah satu ke kaedah dua? Satu. Iya, bagus. Kaedah satu. Dah ada dah Nina ni. Kaedah satu lagi mudah. Hanya tindak balaskan asid dan alkali. Satu saja hasilkan garam dan air. So, kita cari asid dan juga alkali. Kita cari asid yang ada salah satu. Satu lagi, okay. Kita boleh ramalkan. Okey, alkali apa yang ada kalium kat depan? Kalium hidroksida. Asid apa yang ada klorida? Tindak balaskan dengan asid hidroklorik. Maka hasilnya adalah, tak mahu saya tak sini, kalium klorida dan air. Ini saja, ini satu sebenarnya. So inilah jawapannya. Faham? Senang Senang jika dia sumber dia garam nak. Natrium, amonium, kalium. Situ saja. Satu saja, dia tak payah banyak kalau penditratan. Okey, kaedah pertama. Okey, dah faham yang tu? Kita pergi yang seterusnya. Iaitu plumbum 2 nitrat. Okay, plumbum 2 nitrat. Kita pergi slow-slow. Saya padam Yang ni faham Semua faham So saya padam ni. Sekejap saya padam. Serabut banyak-banyak sangat.
Okey. Plumbum 2 nitrat. Tentukan dia terlarut ke tak? Apa boleh bagi jawapan? Syarul ada Syarul? Syarul ni lelaki tunggal yang masuk dalam ni. Bagus Syarul. Syarul? Ya saya. Plumbum 2 nitrat ni garam terlarut ke tak? Plumbum 2 nitrat. Ya. Yeah. Kita tengah bincang plumbum 2 nitrat ni sekarang. Hari ni kita nak habiskan je yang kita bincang latihannya. Plumbum 2 nitrat. Lepas tu saya nak bagi kerja. Ya. Ha. Terlarut ke tak? Ha? Larut. Ya, semua garam ni. Sebab dia nitrat kan? Ya, semua garam nitrat larut dalam air. Kita lagi Syarul, jangan tutup mic. Okey, kalau macam tu, kaedah mana yang kita nak guna? Kita guna kaedah rasanya kaedah 2. Ya, kaedah 2. Okey, di mana kita tindak balaskan asid dengan logam, asid dengan oksida logam, asid dengan karbonat logam. Asid apa yang sesuai, Syarul? Plumbum PBH asid apa? 2 kan? NO3 1 2. Jadi formula dia asid sulfurik. Mana boleh asid sulfurik? Mestilah asid. Sekarang asid apa? Tengok yang hujung ni. Asid nitrik. Ya, mestilah asid nitrik. Okey. Tetapi kita tak boleh tindak balaskan logam plumbum dengan asid nitrik. Tak boleh. Sebab dalam siri elektropositif, plumbum ni terletak di bawah hidrogen. Jadi hidrogen ni tak dapat menyelesaikan plumbum. So tak ada tindak balas. Kecuali kalau logam yang reaktif seperti zinc, magnesium boleh. Tapi logam plumbum tak dapat menyesarkan nitrat ni daripada asid ni, tak boleh. So ini tak perlu buat. Faham? Okey. Okey, tak apa. Sekarang saya tanya lagi. Itu je. So tapi kita gunakan sama. Kaedah yang kedua pula. Kaedah kedua kita tindak balaskan dengan apa? Plumbum oksida dengan asid nitrik. Hasilnya ialah plumbum nitrat, garam yang kita kendaki, dan juga air. Satu lagi, kita tindak balaskan plumbum karbonat dengan asid nitrik. Hasilkan plumbum nitrat, karbon dioksida dan air. So ini 2 jalan okey. Right. Okey. Boleh? 2 saja yang ni. Okey. Dah? Boleh faham Okey. Nak salin-salin. Saya mak betul ke salah? Berapa orang yang masuk? 12 orang. Alhamdulillah. Okey. Kita pergi kepada garam yang terakhir. Barium sulfat. Barium sulfat. Okey, barium sulfat. TV Agah. Lama tak nampak TV Agah. Yang lepas kau masuk TV kan? Okey, TV barium sulfat ni larut atau tidak? Garam terlarutkan ke garam tak terlarut? Barium sulfat.
Tivia? Tivia pergi toilet kot. Tak apalah. Kashif ada tak? Tak ada tak? Okey. So siapa yang volunteer nak jawab? Fatimah ada? Saya. Fatimah? Barium sulfat ni terlarutkan ke tak? Tak terlarut. Ya, tak terlarut. Okey. Barium 2 sulfat 2 kan? Jadi formula dia sulfat 1 tu. Ini 1, ini 2. Jadi formula dia BaSO. Oh. SO4 tu minus. Sorry, ini tu minus. Ini 2. Okey, barium sulfat. Okey, barium sulfat tak terlarut, Fatimah. Okey, saya nak tanya. Kamu guna kaedah yang mana? Guna kaedah 2. Guna kaedah 2. Iaitu kita larutkan, kita cari cation yang ada barium dan satu lagi cation yang ada sulfat. Okey, Fatimah. Okey, kamu tindak balaskan dengan apa? Barium bertindak balas dengan asid sulfat. Okey, barium bertindak balas asid sulfat. Tak boleh. Tengok, kaedah 2, kedua-duanya garam. Kedua-dua garam terlarut. Maknanya kita pilih garam yang ada ion barium dan satu lagi garam yang ada ion sulfat. Okey, yang pertama ni barium kamu pilih daripada mana? Barium apa kamu pilih? Barium nitrate. Ya, barium nitrat. Okey, barium nitrat boleh. Barium klorida pun boleh. Barium nitrat lah. Barium nitrat formula BaNO3 2. Dengan nak pilih apa yang mesti ada sulfat? Kalium Sulfat. sulfat. So hasil dia ialah barium sulfat dan apa? Dan Kalium kalium nitrate. nitrat. Okey, hasil dia satu ni mesti larut, satu tak larut. Satu lagi barium nitrat kamu tindak balaskan dengan natrium sulfat. Natrium 2 sulfat. Saya salah ni, kalium 2 ni. Kenapa kalium 2? Sebab ini 2. So hasilnya ialah barium sulfat dengan Natrium nitrate. natrium nitrat. Okey, boleh? Okay, ada apa soalan sekat ni? Saya salah ni buat pembetulan kalau saya salah ni. Okey. Barium K2 ni natrium kalium nitrat ni betul ke? Ke salah? Betul kan? Ini 2 kan? Okey, ni pun dah 2. Ni pun 2. Okey? Faham sekat tu? Okey, bagus. Ada apa soalan sekat ni? Tak ada, kita nak teruskan. Sorry kita nak habiskan je latihan ni. Sambungan saya nak buat minggu depan, hari Isnin. Kalau ikut PKP tu, kalau tak sambung lagi, kita hari Selasa dah sekolah. Kalau sambung, tak tahulah kan. Okey. Okey, so habis. Dah berapa kali saya terang. Kita nak pergi kepada soalan seterusnya. Semak yang saya buat tu.
Okey, kita dah habis ni. Sama yang ni. Okey, rajah di bawah menunjukkan susunan bagi penyediaan garam terlarut. Garam terlarut ada asid nitrik dengan kalium hidroksida. Okey. Ingat kaedah pentitratan ini hanya untuk 3 garam, iaitu garam yang melibatkan garam natrium, amonium, kalium. Okey, phenolphthalein digunakan sebagai penunjuk dalam pentitratan di antara asid nitrik HNO3 dengan kalium hidroksida. Kalium hidroksida. 25 cm padu asid nitrik menetralkan 25 cm padu kalium hidroksida 1 mol. Okey. Eksperimen ini diulang dengan menindakbalaskan 25 cm padu kalium hidroksida 1 mol per desimeter padu dengan asid nitrik tanpa phenolphthalein. So garam Y terbentuk. Mula-mula, eksperimen ni 2 kali. Mula-mula kaedah pertama dia gunakan 25 cm padu kalium manganat 1 mol, tetapi dia campur phenolphthalein. So kemudian dia titratkan. Dia dapat berapa asid nitrik yang diperlukan. Lepas tu, okey dia dah dapat. Dah didapati dia dapat 25. Asid nitrik diperlukan adalah 25 cm padu untuk menetralkan phenolphthalein ni. Phenolphthalein ni bila dia dalam keadaan neutral dia akan warna hijau. So kita tahulah tindak telah lengkap. Okey. Kemudian dia ulang lagi eksperimen yang sama tapi dia tak guna phenolphthalein. Tapi dia tahu bahawa asid nitrik yang diperlukan adalah 25 cm. So dia letaklah 25 cm dalam ni. Faham? Sebab apa? Sebab dia nak dapatkan garam. So di sini kita dah tahu garam apa terbentuk ni. Garam apa? Kalium. Garam apa ni? Kalium nitrat. Ya, kalium nitrat. Macam mana formula kalium nitrat? NO3. Ya, KNO3. Saja saya tunjuk ni balik, nak ingatkan balik kamu. Dan juga air. Boleh faham? Okey, seterusnya. Okey, soalan. Okey, apa soalan dia? Nyatakan nama garam ni. Kalium nitrat. Ada siapa jawab? Fatimah. Okey, kalium nitrat. Okey? Betul? Tandakan kalau betul. Tuliskan persamaan seimbang. Ni yang saya dah buat ni. Kalium hidroksida dengan asid nitrik. Hasilkan kalium nitrat dan juga air. Yang dah seimbang. Okey, ini kaedah berapa kelas? Kaedah yang pertama hanya melibatkan garam NaK, natrium, amonium dan kalium. Okey, seterusnya. Hitungkan kepekatan asid nitrik. Okey, ini sebenarnya kita dah buat. Okay. Hitungkan kepekatan asid nitrik. Okey. Dalam nak hitung kepekatan ni, kamu mesti ada persamaan-persamaan dah. Okay, dapat. Okay, kaedah satu. Kaedah kedua, tuliskan maklumat. Okay, apa yang maklumat yang kita dapat? Okay, kita dapat maklumat daripada sini. Kita dapat kalium hidroksida 1 mol per desimeter padu. So, yang ini M dia berapa? Kemolaran dia 1 mol per desimeter padu. Kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat volume. Volume dia kita dapat 25 cm padu. Okey, ini maklumat yang kita dapat. Tulis apa maklumat dekat sini. Okey, kemudian kita perolehi apa lagi? Okey, soalan dia nak
hitungkan kepekatan asid nitrik. So ini kita nak cari. Kita nak cari M. Kepekatan ni, kemolaran ni. Tetapi kita diberi V. Berapa V tadi? 25 cm padu. Faham? Boleh? Okey, caranya. Okey, saya nak terangkan balik pada kamu. Caranya kalau jumpa soalan ni, kaedah pertama tulis persamaan. Okey, so tulislah persamaan asid nitrik tambah KOH. Tengok betul-betul hasilkan KNO3 dan air. Cara pertama, seimbangkan. Dah. Cara kedua, tulis maklumat. Apa maklumatnya? Maklumatnya kita dah dapat M sama dengan 1 mol. V sama dengan 25 cm. Yang ini V. Nak cari M bagi asid nitrik. Berapa V? Tapi kita tahu V 25 cm padu. Okey. Dah tulis maklumat, kaedah ketiga buat apa? Apa-apa pun cari bilangan mol. Kita nak cari bilangan mol asid nitrik ke? Tak boleh sebab maklumat tak cukup. Tetapi kita boleh gunakan cari mol kalium hidroksida sebab maklumat dia cukup. Cari je bilangan mol kalium hidroksida. Macam mana nak guna formula bilangan mol? Guna apa yang kamu dah buat latihan yang banyak-banyak hari tu? Guna apa? Farah? Guna apa Farah? Formula apa? M? Guna apa Farah? M? Guna M? Ya? V? MV lagi? per N. Per 1000. Kenapa kita bagi per 1000? Sebab kita nak dalam desimeter padu. Sekarang M berapa? 1. Darab. V berapa? 25 bahagi 1000. Berapa Farah? Cuba kira. Kalkulator ada? Berapa mol? So kita dah kira bilangan mol kalium hidroksida. Jawapan dia 0.025 mol. Okey, 0.025 mol. Okey, dah dapat tu, sekarang kita buat nisbah ataupun perkaitan. Nisbah lah. So kita dapat dari, saya sambung kat sini dari persamaan. Okey, tengok ini berapa mol? Ni 1 mol. Apa? Oh yen. Tak usah 1 mol. Bagi masuk. Okey, 1 mol kan? So dari persamaan, biasanya nak buat nisbah, kita akan buat apa yang diberi, nisbahkan dengan yang dicari. So apa yang diberi? Okey, kita dapat dari persamaan, kita kira bilangan mol. Okey, 1 mol KOH. Ni 1 mol KOH. Kita ambil kat mana 1 mol ni? Daripada persamaan ni lah. Itu sebab pentingnya persamaan. KOH sekarang berapa mol? Macam mana nak tengok mol? Tengok kat depan ni. 1 mol KOH disebahkan dengan 1 mol asid nitrik. Mesti ada nisbah ni. Kalau tak ada nisbah ni salah. Bukan salah pun, tak dapat markah. Faham tak macam mana dapat 1 mol? Daripada sini 1 mol, ini 1 mol. Okey, dah dapat 1 mol. Okey, tetapi dalam persamaan ni KOH kita bukan 1 mol. 0.025 mol. Kalium hidroksida sama dengan 1 bahagi 1 darab 0.025 mol lah. Sebab sama. Okey, macam mana nak buat nisbah ni? Nisbah ni, ini yang diberi, nisbahkan dengan yang nak dicari. Ini kita tahu ni yang diberi, ini nak cari. Faham? Boleh? Okay. So dah dapat nisbah ni. Okey ni.
Okey, nampak di sini. Ini yang diberi dengan cari. Kita boleh kira. Kita nak kira apa? Kira kepekatan. Guna formula apa? Nurin, guna formula apa Nurin? Kita dah dapat bilangan mol ni. Kita guna formula apa? Kepekatan. Kita nak kira kepekatan. Kepekatan guna formula apa Nurin? Bilangan mol sama dengan M V. Nurin ada tak? Berapa bilangan mol sekarang Nurin? 0.025. M berapa? M bagi kalium hidroksida. Kemolaran dia. Tak tahu kan? Tak tahu. Isi padu dia? 25 darab 1000. Bahagi. Bahagi 1000. So kamu kira-kira dapatlah berapa? 1 mol. Ya, dapat M kamu ialah 1 1 mol per desimeter padu Padu. kemolaran. Okey, bagus. Faham? Itulah langkah, cara-cara. Dalam periksa ni dia lebih kurang 3 markah. Okey, yang buat betul tanda. Ramai betul ke? InsyaAllah betul semua Okey, so dapatlah 1 mol. Okey. Setakat ni ada apa-apa masalah? Tak ada Okey, sebab itulah yang hantar latihan yang dulu tu, saya kata suruh buat, ramai yang bagus ikut aturan, mesti buat persamaan. Kata buat persamaan, susah kita nak buat nisbah. Seterusnya, mengapakah eksperimen ini diulang tanpa menggunakan phenolphthalein? Untuk mendapatkan garam Y yang tulen dan neutral. Kita tak nak dipengaruhi oleh phenolphthalein. Ini nakalnya. Adik! Ini begitu nakal sekali. Ni kan kau semua. Mau ni kan ni. Jangan dah ada belum? Ya, setengah. Daripada hari tu baca tak ada habis. Tak berapa hari baca sejarah. Okey, susnya. Sorry ada kucing pula masuk dalam sinki nak curikan. Okey, susnya huraikan secara ringkas bagaimana haplogaram Y diperolehi daripada garamnya. So, kita dah hasilkan garam ni tapi tak tulen. Cara nak tulenkan kita buat apa? Larutan garam dituangkan. Okey, ni cara dia. Kaedah apa? Kaedah yang ni. Ni. Kaedah penghapluran ni. Baik ni, ini kamu terangkan yang ni. Yang saya dah tunjuk tu. Okey, tak apalah. Siapa yang ni saya bagi je lah. Okey, kaedahnya ialah larutan garam dituangkan ke dalam mangkuk penyejat. Lepas dituangkan, larutan itu dipanaskan untuk menyejakkan air sehingga 1/3 daripada isi padu asalnya. Ataupun kita nak jadikan larutan yang tepung. Larutan tepung dibiarkan sejuk sehingga hablur Y terbentuk. Hablur tersebut dituras dan dikeringkan dengan menekannya antara kertas turas. Masalah kalau kamu ikut ni. Yang belum ni boleh semak. Boleh semak depan. Caranya yang saya terangkan sebelum tu. Di dalam tu. Okey, susnya. Boleh Dah Dah ke belum?
Boleh? Okey, namakan dua garam lain yang boleh disediakan dengan kaedah ini. Dua garam lain. Tadi saya dah sebut. Atika, apa dia garam tersebut Atika? Sebut je dua garam lain. Kalium dengan natrium. Kalium dengan natrium. Natrium. Natrium dah ada ni. Natrium dengan amonium. Ya, garam lain, dia nak garam. Kalau kamu tu kalium dengan natrium tu logam. Faham? Kalium, kalium nitrat, natrium nitrat, boleh? Kalium nitrat, natrium sulfat. Okay? Itu dia jenis. Okay. Sekarang fahamlah. Kaedah pencitratan ni gunakan untuk garam NaK. Natrium, amonium, kalium. Boleh amonium sulfat, amonium nitrat, kalium sulfat, natrium nitrat, natrium sulfat. Okey, jenis tindak balas ini caranya dinamakan sebagai tindak balas apa ni? Peneutralan. Kaedah dia kaedah pencitratan. Okay. Kaedah ni tindak balas ni adalah peneutralan. Okey, dah habis nombor 2. Kita pergi nombor 3. Okey. Nombor 3 ni adalah singkatan yang daripada yang atas tu. Berikut adalah langkah-langkah dalam penyediaan hablur garam kuprum 2 sulfat kering. Okey, langkah pertama, kita kena tahu kuprum 2 sulfat ni terlarut ke tak terlarut? Kuprum 2 sulfat. Kamu boleh bagi jawapan. Kuprum 2 sulfat. Kita sudah hafalkan. Garam terlarut ke garam tak terlarut? Tadi pun kita dah bincang. Kuprum 2 sulfat. Ya, garam larut. Kalau garam larut kita gunakan kaedah tindak balaskan logam dengan asid. Logam, oksida logam dengan asid. Karbonat logam dengan asid. Tetapi kuprum ni dia agak kurang, logam kuprum ni kurang reaktif, jadi kita hanya gunakan 2 kaedah, iaitu kita tindak balaskan sulfat, maknanya asid sulfrik lah kita gunakan. Asid sulfrik tindak balaskan dengan sama ada asid sulfrik kita tindak balaskan dengan sama ada kuprum oksida atau kuprum karbonat. Okey, kita tengok langkah. Langkah 1. Serbuk kuprum 2 oksida ditambahkan sedikit demi sedikit sambil dikacau ke dalam 50 cm padu asid sulfrik yang dipanaskan sehingga serbuk itu kering. Okay, langkah pertama kita ambil serbuk kuprum 2 oksida, kita tambahkan sedikit demi sedikit ke dalam asid sulfrik. Okay. Kenapa kita gunakan asid sulfrik? Sebab garam yang terbentuk tu sulfat. Kalau garam itu nitrat, kita gunakan asid nitrik. Kalau garam tu klorida, kita gunakan asid hidroklorik. Bergantung apa garam, jenis garam. So dekat sini kita gunakan asid sulfrik. Sebab garam yang nak dihasilkan sulfat. Okay. So kita ambil serbuk kuprum 2 sulfat, kita tambah lagi, kacau sehingga berlebihan. Lepas tu kita buat apa? Campuran dituras. Lepas turas, hasil turasan dipanaskan dalam mangkuk penyejat sehingga isi padunya menjadi 1/3 daripada isi padu asal. Okay. Lepas tu hasil turasan itu dibiarkan sejuk di suhu bilik sehingga penghabluran berlaku. Dan hablur yang terbentuk dituras dan dikeringkan dengan menekannya di antara kertas turas. Faham? Okey. So, nyatakan 2 pemerhatian pada langkah 1. Okey, langkah 1 ni kuprum 2 oksida, serbuk kuprum 2 oksida ni dia berwarna hitam. Ya, kuprum 2 oksida ni warna hitam. So bila kita larutkan di dalam air, apa yang berlaku? Pepejal hitam larut.
Okay, so larutan lepas kita larut didapati pepejal hitam itu akan bertukar menjadi pepejal hitam tu larut tetapi larutan asid sulfrik tu larutan akan yang asid sulfrik tanpa warna larutan tanpa warna iaitu asid sulfrik bila kita larutkan dengan plumbum oksida ni dia akan bertukar warna menjadi warna biru. Kalau warna biru ini kita tahu ini adalah cuprum 2 sulfat. Warna dia warna biru macam baju kain sekolah kamu tu. Yang baju uniform tu, warna biru dia macam tu. Cuprum oksida tu dia warna hitam. Bila kita larutkan dalam asid sulfrik dia akan jadi cuprum sulfat. So daripada warna jernih yang tak berwarna asid sulfrik tu bertukar menjadi warna biru. Dan bila dia tukar jadi warna biru, kita tahulah bahawa garam cuprum 2 sulfat terbentuk. Okay. Tuliskan persamaan kimia yang seimbang. Mana? Tengok ni. Kita gunakan apa tadi? Cuprum oksida. Cuprum 2. O berapa? O tu? Yang ni kamulah. Saya nak panggil siapa pula. Tak apa, tak payah malu. Okay. Syarimah? Boleh Syarimah? Formula cuprum oksida, tindak balaskan? Ya saya. Bagi saya cuprum oksida bertindak balas dengan? Asid sulfrik. Asid sulfrik, formula dia? H2SO4. Ya. Gula ni asid, gula pula. Garam yang terasid? CuSO4. Ya. Dengan? Dengan bertindak balas dengan air. Ya, hasilnya air. Ni dah seimbang Ya. Okay, bagus. So, ni persamaan seimbang dia. So, nampak ni cuprum sulfat dan sirap. Okey, itu je. Alright. So, hasilnya ialah cuprum oksida dengan asid sulfrik dan air. Nyatakan jenis tindak balas yang berlaku dalam penyediaan garam. Base, ini base, ini asid. Tindak balas dia apa? Peneutralan. Peneutralan. Sebab cuprum oksida ni base. Asid sulfrik base. Jadi garam dan air. Kaedah dia peneutralan. Okey, seterusnya. Mengapakah serbuk 2 oksida ditambahkan kepada larutan tersebut sehingga tidak boleh melarut? Maknanya kenapa kita tambah lebih? Sampailah dia tak boleh melarut. Okey, soalan suka dia tanya soalan ni. Kalau SPM. Jawapannya ialah untuk memastikan semua asid sulfrik telah bertindak balas. Itu jawapannya. Untuk memastikan semua asid sulfrik telah bertindak balas. Apakah tujuan pemanasan di langkah 3? Kenapa kita perlu panaskan langkah 3 ni? Sebab kita nak menyejakkan air. Sebab kita nak garam je. Kita panaskan tujuannya untuk menyejakkan air dan menjadikan larutan cuprum 2 sulfat tepung. Okay, kamu cek kalau kamu jawapan kamu salah, tulis pembetulan. Kalau betul, tandakan betul. Untuk menyejakkan air dan menjadikan larutan cuprum 2 sulfat itu adalah tepung. Okay. Mak, pandai anak dia dulu dia ajar. Anak, pandang anak dulu. Keluarkan dia. Keluarkan dulu. Okey, seterusnya. Okey, apakah warna cuprum 2 sulfat? Tadi kita dah bincang warna apa? Warna
Biru, warna biru. Warna kuprum dua sulfat warna biru. Warna kuprum oksida warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Alright. Apakah tujuan penurasan bagi langkah 2? Kenapa kita perlu turaskan? Sebab kita nak buang kuprum 2 oksida yang berlebihan ni. Kan dia tambah sehingga berlebihan. Kenapa kita tambah sehingga berlebihan? Untuk memastikan semua asid sulfurik larut. Okay. So, bila yang berlebihan tu kita perlu turas buang. Jawapannya, untuk mengasingkan serbuk kuprum 2 sulfat yang berlebihan dan untuk mendapatkan larutan kuprum 2 sulfat sebagai hasil turasan. Siapa yang nak betul? Siapa yang nak buat ni betul. Okey. Terusnya. Dia diam. Duduk itu banyak orang ada. Okey, seterusnya. Okey. Langkah Y. Kenapa perlu buat langkah Y? Langkah V. Kenapa kita lakukan langkah V? Langkah V, hablo yang terbentuk dituraskan dan dikeringkan dengan menekankannya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hablo kuprum 2 sulfat sebagai baki. Sebab itu kita turaskan. Yang baki itu kita ambil. Lukiskan rajah berlabel. Okey, ini rajah berlabel. Siapa yang tak lukis lagi boleh lukis. Siapa yang dah lukis, semak. Pastikan kamu ada. Okay. Dia nak langkah 2 je kan? Langkah 2 dengan langkah 3. Okay, langkah 2 ni kita turaskan. Kuprum 2 oksida yang berlebihan ni dikeluarkan di kertas turas. So kita ambil ni je, larutan kuprum 2 sulfat je. Okay, kemudian larutan kuprum 2 sulfat ni disejatkan. Disejatkan dalam mangkuk penyejak. Faham? Okay, siapa yang tak lukis lagi boleh lukis. Siapa yang dah lukis pastikan betul macam ni. Label yang betul. Okay, ini langkah 2, ini langkah 3. Ini kalau tak bagi makan lagi bahaya kan kucing. Hei, mandikan nak diam. Adik bos tu. Dah bagi kat dia. Buka peti ais. Allah. 2 ekor lah dengan Rodi. Allah. 3 ekor. 3 ekor. Kau nak bagi makanan basah? Makanan basah dah ada semua nak. Makanan basah. Okey bagi. Bagi. Kat luar makanan basah. Makanan basah tu dekat atas. Kat luar atas ni. Atas. Campur biskit. Dah ada muat tak sempat letak lagi. Campur fikir campur dulu. Ya, tempat makan itu mak rasa sebab ada orang berak yang tak tahu siapa berak. Mungkin si Oyed kot dia berak. Dia berak bekas makanan. Memang kurang ajar kucing ni. Okey. Lupa tutup. Okey. Sorry cerita pasal kucing. Okey. So, terang, bolehkah serbuk kuprum digunakan untuk menggantikan kuprum 2 oksida dalam eksperimen ini? Jawapannya kan saya cakap tadi tidak boleh. Kenapa? Sebab kuprum kurang elektropositif daripada hidrogen dalam siri elektrokimia. Kuprum tidak dapat menyesarkan hidrogen daripada asid. Okey, Suziani. Suziani ada? Suziani, Nurul Suziani. Kamu tanya yang ni kan Nurul kan? Ya. Ni sekarang tahu jawapan dia. Kan? Kenapa kuprum 2 oksida tu kenapa kita tak boleh gunakan kuprum saja? Okey, serbuk kuprum saja tak boleh. Sebab serbuk kuprum ni kurang elektropositif daripada hidrogen dalam siri elektrokimia.
Jadi kuprum tidak dapat menyesalkan hidrogen daripada asalnya. Ya. Daripada asid. Okay, itu sebabnya. Okay, kita kena habis pukul 1 ni. Kita habiskan yang ni. Seterusnya. Okay. Okay, siapa yang tak ada jawapan ni, tulis bagi betul. Okay. Tuliskan. Saya nak. Okay. Yang buat, yang hantar kat saya, jangan bimbang. Saya bagi markah PPT. Ada markah lebih ni. Okey, nama setiap kali kamu datang pun, setiap kali kamu ikut pun saya masukkan secara. Okey, namakan bahan lain yang bagi menggantikan kuprum 2 oksida untuk penyediaan garam. Okey, kalau kuprum saja tak boleh, satu lagi kita boleh gunakan apa? Kuprum karbonat. Ingatlah tadi yang kita bincang. Kuprum tak boleh, tapi kuprum oksida dengan kuprum karbonat. Persamaannya kuprum karbonat dengan asid sulfrik. Hasilnya kuprum sulfat, air dan karbon dioksida. Faham? Okey. Kalau kamu tulis kuprum, tak bolehlah salah lah. Sebab kuprum tak boleh menyesalkan hidrogen daripada asid sulfrik. Ya. Kuprum kurang reaktif sebab kuprum berada di bawah hidrogen. Ya. Okay, kalau plumbum boleh sebab plumbum berada di atas hidrogen saja kalau segi kereaktifan. Ya. Seterusnya, ada berapa soalan sekarang ni? Tak ada? Boleh? Boleh lagi? Alright, kita sambung lagi sikit ke. Satu je soalan akhir. Lepas ni kita stop. Minggu depan, saya ingat saya nak buat hari Isnin. Bersedia untuk hari Isnin. Kalau Selasa sekolah tak salah lah. Okay, saya tak bagi. Oh ya, saya lupa nak bagi kamu kerja modul. Okey. 4. Rajah di bawah menunjukkan carta alur bagi penyediaan garam zinc karbonat dan zinc sulfat melalui tindak balas 1 dan tindak balas 2. Okey. Zinc nitrat. Zinc nitrat ni garam terlarut kan? Sebab semua garam nitrat boleh larut dalam air. Zinc karbonat ni garam terlarut ke? Karbonat hanya 3 je yang boleh larut, nak ke? So ini garam tidak terlarut. Zinc sulfat ni terlarut ke tak? Zinc sulfat. Zinc sulfat ni adalah garam terlarut. Faham? Okey. So berdasarkan carta alur kan kita ada zinc nitrat. Zinc nitrat ni garam terlarut. Semua garam nitrat larut dalam air. Zinc karbonat, semua garam karbonat tidak boleh larut dalam air kecuali natrium karbonat, amonium karbonat, kalium karbonat. Kemudian zinc sulfat. Semua zinc sulfat larut dalam air kecuali apa? PCB kan? Plumbum, kalsium dan barium. Okay. Soalan. Berdasarkan carta alur di atas, kelaskan garam di atas kepada garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. So, apa jawapannya? Apa jawapannya? Tiviaga, apa jawapannya Tiviaga? Tiviaga. Garam terlarut apa dia Tiviaga? Tak apalah. Tak ada Tiviaga, tak ada. Okey, so garam terlarut kita apa? Zinc, nitrat dan Zinc sulfat. Garam terlarut, zinc nitrat dan zinc sulfat. Ya. Garam tak terlarut? Zinc karbonat. Ya, zinc karbonat. Okey, zinc karbonat tak terlarut. Okey. Ini semua kalau kamu boleh faham. Nyatakan bahan tindak balas untuk penyediaan zinc karbonat dari zinc nitrat dalam tindak balas 1. Sekarang macam mana nak sediakan zinc karbonat ni? Daripada zinc nitrat. Kamu rasa kita tindak balaskan dengan apa? Cuba fikirkan. Kita tahu zinc karbonat ni garam tak terlarut. Kaedah dia kita
kaedah ganda 2. So satu yang ada cation zinc, satu lagi yang ada cation karbonat. So kita kena tindak balaskan. Zinc ni, dia dah bagilah zinc nitrat. Dia dah bagi zinc nitrat. Zinc nitrat ni nak hasilkan zinc karbonat, kita tindak balaskan dengan apa? Dengan garam karbonat. Garam karbonat ni mesti garam apa? Mesti daripada garam yang larut dalam air. Apa garam karbonat yang larut dalam air? Natrium karbonat, lagi kalium karbonat, lagi Amonium. Faham? Kita kena cari garam karbonat yang larut dalam air tu. Yes. Okay, zinc karbonat dah. So kita tindak balaskan dia dengan apa? Nampak? Ni. Natrium karbonat pun boleh. Kalium karbonat pun boleh. Amonium karbonat boleh. 3 tu sahaja. Faham? So kita tindak balaskan. Zinc nitrat ni kita tahu dia larut dalam air. So nak hasilkan zinc karbonat, kita tindak balaskan dengan natrium karbonat. 3 ni sahaja. Yang lain tak boleh. Kenapa tak boleh? Yang lain tak larut dalam air. Dalam tindak balas penguraian ganda 2 ataupun tindak balas pemendakan mesti melibatkan untuk penghasilan garam tak terlarut mesti kedua-dua tindak balaskan kedua-dua garam yang larut dalam air. So yang hanya boleh digunakan nak aja natrium karbonat, kalium karbonat, amonium karbonat. Ya. Okey. Okay. Kemudian 2. Nyatakan jenis tindak balas yang dinyatakan dalam 1. Tindak balas ganda 2. Ya, tindak balas ganda 2. Sebab zinc karbonat tak larut. Kalau tak terlarutkan, dia mesti tindak balaskan cari garam yang mengandungi cation dan juga anion masing-masing. Dan pastikan cation dan anion itu larut dalam air. So tindak balas ini kita namakan penguraian ganda 2. Seterusnya, uraikan penyediaan zinc karbonat dan zinc nitrat dalam magma melalui tindak balas 1. Macam mana nak sediakan? Dia nak sediakan zinc karbonat dari ini sebagilah kita lambat ni. Okey. Cara kita larut je. Ini pun ada dekat atas sebenarnya. Okey, tapi pastikan kamu ada ni. 50 cm padu larutan zinc nitrat. Dan zinc nitrat ni 1 mol per desimeter padu disukat dan dituang ke dalam sebuah beaker 50 cm padu larutan natrium karbonat. Ni dia pilih natrium karbonat. Boleh pilih 3-3 ni. 1 mol per desimeter padu. Kemolaran mesti sama disukat dan dituangkan ke dalam beaker lain. Sama banyak. 50 cm padu zinc nitrat. Zinc nitrat ni kita sukat dan tuangkan ke dalam beaker yang mengandungi larutan natrium karbonat. 1 mol per desimeter padu. Disukat dan dituang dalam beaker lain. Campuran dikacau dengan rod kaca dan pepecah apa yang terhasil? Zinc karbonat terbentuk. Kalau satu lagi adalah satu lagi natrium nitrat. Natrium nitrat tu dia tak ada bendakan, dia larut. Jadi tak nampak lah, dia dah larut. Campuran dituras dan dibilas dengan air suling. So mendakan putih ditekan antara kertas turas untuk mengeringkannya. Okey, faham tak? Okay, kalau ada soalan, ini adalah cara untuk hasilkan garam tak terlarutkan. Mula-mula ukur 50 cm padu zinc nitrat, 1 mol disukat. Kalau tidak kita boleh buat eksperimen, tapi dah keadaan kita ni menghalang kita buat eksperimen. Disukat, dimasukkan ke dalam larutan natrium karbonat yang kita dah pilih ni. Natrium karbonat boleh, kalium karbonat boleh, larutan amonium karbonat boleh, iaitu NaC, daripada kumpulan NaC. Okey, disukat dan disukat dan dimasukkan, dikacau dan campuran itu dituras dan baki dibilas. Mendakan putih ditekan dengan kertas turas untuk mengeringkannya. Okey, boleh faham Dan inilah tindak balas dia. Okey, zinc nitrat tindak balaskan natrium karbonat, hasilnya
zinc karbonat iaitu mendakkan dia. Okey, mendakkan. Yang ini tak ada mendakkan. Ini larutan. Larutan yang larut. So dia tak ada lah. So bila kita turas dia, hasil baki tu zinc karbonat lah. Sebab dia mendakkan. Mendakkan ni tak larut. Faham Okey, ni cara nak sediakan zinc karbonat daripada zinc nitrat. Kau dia bagi hint. Makan. Habiskanlah semua. Bagi dia seorang ni. Bagi dia seorang. Lagi dia akan bising. Tak. Lagi tak bagi makan lagi akan bising. Tak aman satu dunia. Okey. Faham Ini cara nak hasilkan zinc karbonat. Kaedah penguraian ganda. Okey, seterusnya. Sekarang kaedah 2 nak hasilkan zinc sulfat daripada zinc karbonat. Ini dah senang. Jadi kita tindak balaskan dengan apa? Kita ada zinc karbonat nak hasilkan zinc sulfat. Tindak balaskan dengan asid. Asid apa yang sesuai? Okey. Fatimah, asid apa Fatimah? Sekarang kita ada zinc karbonat. Kita tindak balaskan dengan asid apa? Untuk hasilkan zinc sulfat. Ni larut. Garam zinc sulfat ni larut. Okey. Yang zinc ni kita dah dapat dah. Sumber zinc ni daripada zinc karbonat. Asid apa kita gunakan? Asid apa Fatimah? Tengok yang ni. Tengok yang ujung ni. Sulfat. Kalau sulfat, asid apa kita gunakan? Asid sulfurik. Okay, bagus. Kita gunakan asid sulfurik. Faham? Jadi, tindak balaskan. Apa hasil dia? Zinc Sulfat. Dengan Air. Lagi? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Faham? Ha. Okey, so soalan dia kata, nyatakan bahan tindak balas bagi penyediaan asid sulfat dari zinc karbonat. Asid sulfurik. Faham? Okey, huraikan eksperimen dalam makmal untuk menyediakan zinc sulfat dari zinc karbonat melalui tindak balas 2. Okey, caranya panjang ni. Okay, semak balikkan yang kamu dah buat. 50 cm padu 1 mol per desimeter padu disukat. Asid sulfurik disukat dan dituang ke dalam beaker dan dihangatkan. Ingat dia perlu dipanaskan. Mendakkan putih dari tindak balas 1 iaitu serbuk karbonat ditambah ke dalam asid sehingga berlebihan. Okey, ambil mendakkan putih iaitu zinc karbonat ditambah dalam asid yang berlebihan. Campuran dikacau dengan rot kaca. Mendakkan putih yang berlebihan dituras keluar. Hasil turasan dituang ke dalam mangkuk penyejat, larutan garam dipanaskan sehingga tepu, larutan tepu yang panas disejukkan sehingga hablo terbentuk. Hablo yang terbentuk dituraskan dan dikeringkan dengan menekan. Boleh? Dia sama je, campur kedua-duanya dalam keadaan yang sama okey, dan perlu dipanaskan. Mendakkan putih itu yang terhasil dituraskan dan hasil turasan dimasukkan dalam mangkuk penyejat, sama juga larutan garam dipanaskan sehingga tepu. So larutan tepu yang panas disejukkan sehingga hablo terbentuk. So hablo terbentuk dituras dan dikeringkan dengan menekankan temperatur. Okey, cuba semak, ada tak apa yang saya tulis ni dengan apa yang saya bagi ni dengan kamu punya ni. Kalau tak ada, tambah. Okay, ini ni tidak balas dia zinc karbonat yang Fatimah cakap tadi. Tidak balaskan dengan asid sulfurik, hasilkan zinc sulfat air dengan karbon dioksida. Okay, so ni dia punya. Okay, semak. Kita tu nak pergi bunuh ni. Makan dengan, tadi makan apa? Rizki. Tak, tadi kata tak apa. Rizki.
Dengan Makanan satu. makanan kering. Tu yang nak tahu. Makanan tu je. Ah, Tak campur apa. tak. Ya. Lepas tu bagi lagi spesial. Lepas tu. Kau nak makan ni tengok. Ya. Nampak. Penampal kucing ni geram. Kita main. Okey. Ada apa-apa soalan setakat ni? Faham? Dah semak? Okey, dah semak Okey, air sekali. Pastikan kamu dah semak. Ada tak apa yang kena? Kalau tak ada, tambah. Ya. Okey, kalau dah. So, habislah tajuk ni. Habislah latihan kita bincang hari ni. Kita ada lagi sikit yang perlu dibincangkan. Iaitu eksperimen membina persamaan bagi pembentukan garam tak terlarut dengan latihan. Okey, latihan. Yang ini melibatkan minyak balas, garam. Saya ni okey, saya nak kamu buat latihan. Okey. Buat latihan muka surat. Okey, ni dah yang ini sikit je ni, tak banyak. Saya terang sikit ni. Saya nak lengkapkan jadual ni. Tanda kromat. Okay. Saya nak kamu buat ni latihan. Satu muka surat 142. Yang ini tak apa. 142 kesan garam ni, kesan latihan ni. Yang ni kita bincang. Okey, buat muka surat 142 sahaja. Okey. Dan kita jumpa hari Isnin. Okey, itu saja. Ya. Okey, jangan lupa sebelum keluar tulis nama. Okey, tulis nama kat tepi tu. Okey, itu saja. Okey, kamu boleh stop. Ya, tulis nama Sebab saya perlu catat dari record setiap kali. Assalamualaikum. Sama. Assalamualaikum. Itu salam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Enak. 7.